Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ini kita mempunyai kesempatan insya-Allah pada episod yang ke-76 punca dan rawatan GERD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, apakah yang dimaksudkan dengan GERD ataupun gastrofaral reflux ataupun dipanggil occurs? Berlakunya GERD itu ialah ketika stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and stomach. Dikatakan GERD itu berlaku ketika asam perut kita ataupun asid perut kita sering mengalir kembali apa-apa yang kita makan naik kembali kepada kerongkongan kita dan begitu juga pada mulut dan perut kita. Masya Allah Ta'ala, semoga Allah pelihara kita. Marilah sama-sama kita terus memahami apakah yang dimaksudkan dengan GERD tadi. Sebelum itu, marilah sama-sama kita perlu mengetahui apakah hak dan tanggungjawab kita di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Pertama sekali, tanggungjawab kita terhadap Allah sebagai Abdullah. Yang kedua, tanggungjawab kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanggungjawab kita terhadap kedua ibu bapa kita. Yang keempat, tanggungjawab terhadap kaum muslimin. Dan yang kelima, tanggungjawab terhadap non-muslim. Dan begitu juga tanggungjawab kita terhadap sekitaran ataupun dipanggil environmental ethics. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah, konsep kesihatan dalam Islam, ia bukan hanya mencakupi jasad kita ataupun fizikal kita sahaja. Bahkan ia mencakupi mental kita, spiritual kita dan lingkungan sosial kita. Maka dari itu kita sangat bersyukur terhadap kesihatan yang merupakan dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yang mana Nabi sebut as-sihha wal faragh, maknanya kesihatan dan masa lapang. Alhamdulillah, dengan masa lapang dan kesihatan yang diberikan, kita dapat menjalani kehidupan kita. Sahabat-sahabatku khazan Islam, ketahuilah bahawa punca segala macam penyakit adalah daripada perut kita. Jika perut kita baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Maka sebab itu Nabi SAW berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Musnad Tirmizi, yang bermaksud tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Dalam kitab Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Maka cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk meluruskan tulang punggungnya. Jika tidak mampu, tak cukup, ditambah lagi makanan. Tetapi pastikan 1/3 dari perutnya hendaklah diisi dengan makanan. 1/3 daripada perutnya diisi dengan minuman dan 1/3 untuk bernafas. Nah, marilah sama-sama kita melihat dan mempelajari dan berkongsi apakah di antara punca penyakit GERD ataupun dipanggil gastrophageal reflux disease tadi. Kalau kita lihat rajah ini sebelah kanan mempunyai perut yang sihat apabila kita pakai sphincter. Di sini ada sphincter. Setelah kita makan, makanan turun, dia tutup. Tetapi jika sphincter kita ataupun perut kita bermasalah,
setelah kita makan, makanan turun, tetapi ia terbuka, ia tidak tutup. Nah, inilah puncanya gastroesophageal reflux disease ataupun dikatakan GERD. Makna makanan tidak menghadam betul dan begitu juga akan naik kembali. Maknanya dipanggil stomach acid ataupun kita punya perut ini ada gas, yang mana gas ini naik kembali pada kerongkongan kita dan pada mulut kita. Maka inilah yang berkaitan dengan autoimmune disease, penyakit autoimmune. Maka apakah yang dikatakan autoimmune yang telah kita ambil pada episod yang 75 kemarin? Dikatakan an autoimmune disease is a condition in which your immune system mistakenly attacks your body. Penyakit autoimmune ini adalah keadaan di mana sistem kekebalan kita ataupun sistem daya tahan kita secara tidak sedar menyerang sel-sel di dalam tubuh badan kita. Sebagaimana kita mengetahui bahawa Allah mencipta di dalam tubuh badan kita mempunyai sistem imun. Sistem daya tahan selalunya ia akan mengawal terhadap kuman-kuman, bakteria dan virus yang datang menyerang. Maka apabila ia merasakan di sana ada penyerang asing, maka ia akan menghantar satu pasukan yang dipanggil fighter cells, maknanya sel-sel pelawan untuk menyerang segala penyerang asing itu, sama ada daripada bakteria, kuman ataupun virus. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Jamil Al-Qudusi, the autoimmune system disease mempunyai 180, bergantung kepada tempat dan situasi di dalam tubuh badan kita. Contohnya orang yang mengalami diabetes, penderita diabetes, hypertension, tekanan darah tinggi, kidney dysfunction ataupun kidney tidak berfungsi dengan betul, irritable bowel syndrome dan GERD. Inilah di antara punca penyakit autoimmune disease tadi. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan kita yang Allah cipta yang mempunyai roh, maka roh ini merupakan kepimpinan yang agung di dalam tubuh badan kita. Apabila roh ini terkesan dengan multiple sclerosis, maka roh kita akan mengarahkan sistem imun kita untuk menyerang sel-sel yang membawa identiti di dalam badan kita secara tidak sedar. Yang mana dikatakan neurotransmitter, Allah mencipta dalam tubuh badan kita mempunyai neurotransmitter yang sentiasa mengawal sistem kekebalan kita. Contohnya, dikatakan the frightening at the level of the soul in the human mind will depress down, and each of them is related to psychological situation. Dikatakan bahawa tahap ketakutan di dalam roh kita ini, ataupun di roh di dalam minda kita akan tertekan atau akan ada bermasalah apabila seseorang itu terperanjat ataupun takut. Ini berkaitan dengan situasi psikologi. Contohnya seorang ibu yang menyusukan anaknya. Satu ketika dia keluar rumah, tiba-tiba diserang oleh anjing yang ganas, namun apabila ia lari dalam keadaan ketakutan, maka tiba-tiba secara terperanjat, susunya terencat. Maka dia tidak dapat mengeluarkan susu untuk bayinya. Jadi itu di antara satu contoh yang mana roh kita dalam otak minda kita ni boleh terencat apabila keadaan situasi terganggu.
Dan dikatakan bahawa those who have psychological situations such as anxiety, depression, stress, lost hope, it will enhance the autoimmune disease tadi. Dikatakan sesiapa yang mempunyai situasi psikologi seperti anxiety, kemurungan, tekanan perasaan, stres, hilang harapan, maka ia akan meningkatkan penyakit autoimunnya. Di antaranya adalah multiple sclerosis, raises your risk of getting this disease, bahawa multiple sclerosis ini akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit, di antaranya adalah GERD. Mengapa? Kerana rendahnya neurotransmitter. Ketahuilah sahabat-sahabatku, bahawa di dalam tubuh badan kita Allah mencipta satu neurotransmitter. Dialah di antaranya akan mengawal dan merangsang sel-sel dalam tubuh badan kita. Tetapi mereka yang mempunyai stres, anxiety, kemurungan, tekanan perasaan, maka dia mempunyai neurotransmitter yang rendah. Maka ia akan menyeksa tubuh badannya dan ia akan meningkatkan penyakit autoimunnya. Maka itulah secara tidak sedar rohnya akan menyerang sistem imunnya tadi. Ataupun sistem imunnya akan menyerang tubuh badannya. Maka itu kita perlu meningkatkan roh kita dengan amal ibadah, dengan zikir dan doa agar kita sentiasa kuat, maka segala macam penyakit. Dan apabila roh kita kuat, neurotransmitter kita pun akan kuat. Masya Allah, sahabat-sahabatku khazanah Islam. Allah telah mencipta satu neurotransmitter dalam tubuh badan kita untuk merangsang sel-sel dalam tubuh badan kita. Di antaranya dia panggil Schwann. Schwann ini adalah the helper cells. Peranannya adalah memperbarui sel neurotransmitter, tetapi bagaimana? Maka di sinilah sama-sama kita menghayati bagaimana cara untuk meningkatkan kita punya neurotransmitter. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu memasuki masjid. Makanlah, minumlah, namun janganlah kamu berlebih-lebihan. Jadi di sinilah kita lihat punca segala macam penyakit di dalam perut kita adalah akibat kerana makan berlebih-lebihan. Maka dari itu mereka yang mempunyai autoimmune disease, kita akan memberi kepada pesakit itu makanan yang boleh meningkatkan neurotransmitter sistemnya tadi. Dia katakan we will give the patient things food that will elevate the neurotransmitter system. Kita akan memberi makanan-makanan yang seimbang yang boleh meningkatkan sistem neurotransmitternya. Dan dia akan repair, memperbaiki neurotransmitternya daripada berbagai jenis makanan-makanan sumber yang asli. Maka itulah apabila kita makan makanan yang sederhana, makanan yang seimbang, dan makanan yang asli, natural, tabi'i, maka yang berperanan, ia akan memainkan peranan untuk mengimbangi sel-sel dalam tubuh badan kita dan memperbaiki sel-sel yang rosak di dalam tubuh badan kita. Seterusnya, satu kajian sains telah mendapati bahawa perjalanan matahari ada kaitannya dengan otak kita. Kerana Allah mencipta dalam otak kita ini ada pineal gland, satu kelenjar yang kecil di dalam otak kita. Ia bekerja setiap saat
bersama-sama dengan perjalanan matahari. Maka sahabat-sahabatku khazanah Islam mengikut sunnah. Apabila jadual makan kita ini bersesuaian dengan waktu solat, ia akan menghasilkan melatonin yang akan merangsangkan sistem imun kita. Bagaimana? Sebagaimana apabila kita berpuasa, kita akan bersahur dekat dengan waktu subuh tadi. Dan kita akan berbuka pada waktu maghrib ketika tenggelam matahari. Jadi mereka yang sakit autoimun ini boleh kita merawatnya dengan kembalikan makanan yang seimbang dan jadual makannya 2 yang berat, 3 yang ringan. Contohnya pada waktu subuh dia akan makanan yang ringan. Pada waktu zuhur dia akan makanan yang berat. Pada waktu asar ketika dia nak solat asar, dia makan makanan yang ringan. Kemudian pada waktu maghrib, mungkin dia akan makan makanan yang berat. Dan pada waktu isyak pula, ia akan makanan yang ringan. Maka ini kalau dilakukan, makan tepat pada waktu solat ataupun dekat pada waktu solat, maka pineal gland-nya akan berfungsi mengikut putaran matahari, maka dia akan sihat insya-Allah ta'ala. Marilah sama-sama sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita mengenal bagaimana panduan Nabi SAW berkaitan dengan makan dan minum. Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita mengenai makanan dan minuman yang meliputi pencegahan terlebih dus. Apapun perkara apabila ia terlebih, ia boleh memudaratkan. Maka dari itu kita nak mengelakkan makan minum yang berlebih-lebihan, di mana makanan boleh menyerang dan membahayakan dan mengubah fungsi norma tubuh badan kita jika jumlahnya berlebih-lebihan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Surah A'raf ayat 31. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, sebahagian besar penyakit berlaku kerana pengambilan makanan yang berlebihan dan begitu juga protein yang berlebihan. Banyak makan daging tapi kurang makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Penyakit juga muncul akibat mengambil makanan yang sukar dicerna. Di antaranya dipanggil red meat, makanan daging merah. Seperti daging kambing, daging lembu, daging unta dan sebagainya. Apabila kita banyak makan makanan daging merah, kemudian kurang makan buah-buahan dan sayur-sayuran, maka sukar sistem pencernaan dalam tubuh badan kita, ataupun mereka yang makan makanan yang berat pada tengah-tengah malam. Maka ini semua adalah punca penyakit perut dan penyakit GERD. Maka dari itu, cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan begitu juga Tirmizi mengatakan, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Maka dari itu hikmah daripada etika tata cara makan yang diamalkan oleh Nabi SAW merupakan suatu gaya hidup sihat, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam Tibbun Nabawi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa dalam Tazkiyatun Nafs, makanan yang sedikit memudahkan hati menerima kebenaran. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap ilmu. Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu. Nah, apakah dia? Inilah di antaranya perut punca segala macam penyakit. Kerana tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Maka hendaklah apa sahaja
yang kita makan, kita perlu berhati-hati. Perut kamu adalah dapur kamu. Apa yang kamu makan, itulah yang akan menentukan kesihatan kita kelak. Kerana punca segala macam penyakit adalah daripada perut apabila kita tidak berhati-hati memakan makanan yang seimbang. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, perut kita ini diibaratkan seperti kolam air ataupun air sungai yang mengalir. Jika baik sumbernya, maka baiklah air yang mengalir pada manusia dan diri kita. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, mengapa kita perlu ikut gaya hidup Nabi SAW? Di antara yang pertama, kita sentiasa amalkan doa makan dan sesudah makan dan bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Dan kita amalkan makanan yang halalan thayyibah, halal, dan begitu juga kualitinya baik, kebersihannya baik, keselamatannya baik. Dan makanan-makanan yang mempunyai gizi yang tinggi. Kerana suapan makanan yang kita makan akan menjadi ciptaan ataupun dia panggil creation yang membentuk anggota organ badan kita. Termasuklah apa yang kita makan, ia akan membentuk hati kita, otak kita, mata kita, dan begitu juga telinga, tulang-tulang, darah, daging dan seluruh organ-organ dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Maka dari itu Allah sentiasa berpesan kepada kita dalam surah Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Nah, kita kembali kepada gejala-gejala GERD. Di antaranya, ketika kita bangun pagi, tiba-tiba kita rasa di ulu hati kita pedih, sesak nafas, ataupun merasakan sesuatu yang tidak selesa. Maka di antara tanda-tanda gejala anda mengalami GERD adalah burning sensation. Kita merasa dada kita seolah-olah terbakar. Lebih-lebih lagi apabila setelah makan, maka ketika malam kita merasa tidak enak, dada begitu panas dan sentiasa meluak-luak. Dan apabila kita nak makan, kita mengalami kesukaran untuk menelan. Maka di antara gejala-gejala GERD, yang pertama sekali, pedih ulu hati terutama pada waktu lewat malam ataupun pada pagi-pagi. Yang kedua, terpaksa apabila rasa loya tekak, terpaksa memuntahkan kembali makanan supaya merasa lega dan penyakit ulu hati. Perut merasa sebu selama beberapa hari. Gejala yang seterusnya, kerap jeluak, merasa loya, sendawa dan perut rasa kembung ataupun dikatakan bloated stomach. Seterusnya, rasa sentiasa nak buang air besar. Tetapi apabila kita buang air besar, cuma yang keluar adalah cairan-cairan daripada najis. Inilah di antaranya orang yang terkena GERD, penyakit asam lambung, kerap jeluak, sendawa, perut rasa kembung, pedih di ulu hatinya, dan jika ia itu sakit, irritable bowel syndrome, berkaitan dengan perut, usus yang tidak selesa. Mula sakit bererti ada sel-sel dalam tubuh badan kita yang sudah rosak ataupun mati. Nah, di antara gejala GERD dan gastrik juga, kita terasa saluran pernafasan kita menjadi sempit dan sukar untuk bernafas seperti orang semput. Tidak kurang, tidur kurang lena, tak selesa. Selalu berjaga di tengah malam kerana perut kurang selesa.
ada gas, ada asam, seolah-olah ada asid di dalam perut kita. Terasa amat lapar walaupun baru saja makan. Baru saja makan, terasa amat lapar. Dan tiba-tiba berat badan kita menurun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Inilah punca penyakit GERD. Ataupun dia panggil gastroesophageal reflux disease tadi. Dikatakan gastroesophageal reflux disease occurs, berlaku when stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and stomach. This backwash acid reflux can irritate the lining of your esophagus. Jadi GERD ini berlaku apabila perut kita, asid perut kita sering mengalir kembali atau tendang kembali ke dalam tube perut kita, yang mana ia tendang kembali makanan yang tidak hadam apabila dia menjadi asid. Jadi acid reflux ini dia tendang naik ke kerongkongan kita ataupun dia esophageal, dan ia merasa tidak senang. Kita merasa tidak selesa di daerah kerongkongan kita. Many people experience acid reflux from time to time. Dikatakan banyak orang mengalami pengalaman ada asid yang menendang kembali setelah makan kerana makanannya tidak hadam betul. Ataupun makan terlalu lewat, tengah malam terlalu kenyang. Dikatakan GERD is mild acid reflux that occurs at least twice a week. Jadi penyakit GERD ini adalah berlakunya tendangan asid secara ringan yang berlaku sekurang-kurangnya seminggu 2 kali. Kalau sekiranya GERD yang sederhana kepada severe acid reflux ataupun tendangan asid yang sangat dahsyat, ia boleh berlaku lebih daripada sekali, 2 kali, 3 kali ataupun lebih. Nah, seterusnya, gejala-gejala yang biasa dialami oleh orang yang terkena penyakit GERD. Tiba-tiba dia merasa dadanya sangat panas ataupun heartburn. Berlaku setelah ia makan. Lebih-lebih lagi apabila ia makan pada lewat malam. Apabila dia rasa daerah paru-parunya merasa tidak selesa, dadanya, begitu juga dia mempunyai masalah untuk telan, sukar untuk menelan kerana esophagealnya. Di daerah sini di mana mempunyai sesuatu penyakit ataupun dipanggil lump. Seolah-olah ada benjolan tumbuhan daerah tekaknya. Ini akibat daripada makanan yang tidak cerna dengan betul sehingga ia menjadi asid dalam perut, maka ia tendang balik naik ke atas. Dan inilah di antara punca GERD. Biasanya orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun orang yang suka memakan minuman yang mempunyai kafein yang tinggi seperti kopi ataupun teh. Ataupun yang ketiga, kebanyakan orang yang mempunyai stres, tekanan, kemurungan. Yang keempat, punca GERD juga apabila seseorang itu suka memakan makanan gorengan yang begitu banyak, yang berminyak. Seperti kita makan goreng pisang, bergedil, ataupun orang yang ada suka makan berbagai macam makanan gorengan yang berlebihan. Yang kelima, makanan segera, cemilan-cemilan yang banyak, sering makan lewat malam kemudian tidur. Ini yang bahayanya. Apabila ia makan malam pukul 10, 11, kemudian tidak berehat betul, 2 jam, 1 jam, tiba-tiba tidur. Inilah akibat GERD. Dan sebahagian masyarakat kita yang suka tidur lewat, makan lewat, begadang tengah-tengah malam, di antara inilah puncanya. Mari kita lihat sama-sama.
gastroesophageal reflux disease. Dikatakan perut yang sihat apabila sphincter, setelah kita makan, sphincter kita ini dia masuk makanan, kemudian dia tutup. Inilah Masya Allah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan seorang itu tidak mempunyai GERD dan perut yang sihat, usus yang sihat. Tetapi orang yang terkena GERD, yang tidak sihat, dia panggil pintu sphincter ini, setelah makanan masuk turun ke dalam perut, ia tidak tutup. Maka apabila ia tidak tutup, ia tercemar dengan gas. Ataupun makanan-makanan yang mempunyai protein yang tinggi, yang sukar untuk hadam, maka tiba-tiba ia tendang balik. Itu dia panggil reflux. Dia tendang balik, keluar gas sampai ke esophageal kita ataupun kerongkongan kita, sampailah naik ke mulut kita, kemudian dia akan berjeluar. Akan sendawa begitu banyak. Lagi satu gambar kita lihat sphincter. Sphincter yang tutup dan sphincter yang terbuka. Setelah kita makan, kalau kita lihat apabila sphincter kita ini setelah makanan turun, maka ia tutup. Ini yang sihat. Orang tidak kena GERD. Namun orang yang terkena GERD ini setelah dia makan makanan yang banyak, lewat malam, banyak makanan yang gorengan, semua makanan ini turun ke bawah, kemudian pintu sphincternya tidak tutup. Maka makanan yang tidak hadam betul akan menjadi gas. Kemudian ia tendang balik pada kerongkongan kita ataupun esophagus kita, dan terus naik gas pada mulut kita. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita lihat bagaimana dia panggil berlakunya GERD ini, dia panggil lower esophageal sphincter. Di mana apabila makanan sudah turun, ni kita punya kerongkongan ataupun esophageal. Secara normalnya apabila makanan kita turun, kita makan, makanan turun dan dia akan tutup. Dia akan tutup. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sungguh ajaib pada organ-organ tubuh badan kita. Namun apabila seseorang mengalami GERD, makanan yang setelah turun, dia punya pintu sphincter ini terbuka kerana tekanan asid dalam perut kita ataupun asam lambung, ia terus reflux ataupun tendang balik, maka gasnya akan naik pada esophagus kita ataupun kerongkongan kita sampai kepada mulut kita. Wa iyyazubillah min zalik. Maha suci Allah, cubalah sama-sama kita lihat dan kita renungi. Inilah perut kita, punca segala macam penyakit. Ini usus besar dan ini usus kecil. Kalau sekiranya ia normal berlaku setelah makan, perut kita ni dia ada sphincter, pintu sphincter, dia akan tutup. Ini yang sihat. Apabila perut kita, mereka yang mengalami GERD, setelah makan, maka pintu sphincter ini dia tak tertutup, dia terbuka. Akibat kenapa? Kerana makanan penghadaman tidak betul, maka ia akan menjadi gas, maka ia tendang balik ke kerongkongan kita dan naik ke mulut kita. Wa iyyazubillah. Nah, bagaimana cara-cara kita nak merawati GERD? Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Kita perlu merubah pola hidup kita. Yang kedua, amalkanlah setiap pagi ketika perut kosong dengan minum madu asli ataupun kita minum madu campuran dengan air suam sekurang-kurangnya 150 ml ketika perut kosong. Yang ketiga, kita amalkan minum habbatus sauda campur sedikit dengan virgin coconut oil ataupun olive oil ketika petang. Yang keempat ataupun yang ketiga, amalkanlah budaya sujud yang lama ketika solat. Ketika kita solat sunnah, cuba amalkan sekurang-kurangnya sujud 5 minit sehingga
saluran darah kita ke otak berjalan dengan baik. Begitu juga amalkanlah solat duha kerana ia akan memberi sedekah kepada 360 ruas tulang kita. Yang kelima, kita digalakkan supaya berjemur di bawah sinaran matahari, berjalan di waktu duha itu, berjalan di bawah sinaran matahari sekurang-kurangnya 15 minit, 20 minit. Dan yang keenam, untuk membersihkan perut kita, kita boleh mengamalkan minuman apple cider, cuka cider yang organik, campur sedikit 1 sudu kecil madu asli dengan air suam, dan kita minum setiap malam sebelum kita tidur, supaya ia menjadi semacam pil apabila kita makan pil kolesterol, yang mana ia dapat menghancurkan dan menghadamkan kolesterol yang tinggi. Ayo, marilah sama-sama kita kembali kepada firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Kita akan sentiasa memberikan penyakit ataupun pesakit yang menderita GERD, sumber makanan yang natural, yang asli, yang berperanan untuk mengimbangi pada sel-sel dalam tubuh badan kita. Dan ia dapat membantu penghadaman makanan dalam perut kita dengan secara normal. Ayo, amalkanlah 6 ataupun 7 perkara ini. Yang pertama, kita perlu merubah cara hidup kita. Yang kedua, amalkan minum madu asli ketika perut kosong ketika pagi. Yang ketiga, amalkanlah minum habbatus sauda, minyak habbatus sauda campur sedikit dengan virgin coconut oil pada petang hari. Dan yang keempat, amalkanlah budaya sujud yang lama ketika solat, lebih-lebih lagi solat sunnah. Yang keempat, amalkanlah solat duha, kemudian berjalan keluar rumah, berjalan di bawah sinaran matahari sekurang-kurangnya 15 minit ataupun 20 minit. Maka ayo, sama-sama kita sentiasa menghidupkan budaya hidup sihat yang diamalkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah segala penyakit akan terhindar dan terkawal. Perut kita dan perjalanan pemakanan kita, penghadaman yang baik insya-Allah ta'ala. Mari sama-sama kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada segala macam penyakit dan bahaya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal baras, wal junun, wal judham, wa min say'il asqam. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu, ya Allah, dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit ta'un, dan penyakit-penyakit yang buruk. Wa iyazubillahi min zalik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.